صل على نبيك الرحمن. شكرا والفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ولا حول ولا قوة إلا بالله. سبحان الله العظيم. So apa? 77. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'alif qadasallahu sirrah. Dan setengah daripada sembahyang sunat ialah tahajud. Sembahyang sunat tahajud. Bila seorang jaga daripada tidur, waktu malam disunatkan dia sembahyang, dinamakan solat tahajud. Sunat tahajud sekurang-kurangnya 2 rakaat dan tidak lebih daripada 8 rakaat. Tidak lebih daripada 8 rakaat. Sebanyak-banyak 8 rakaat. Lapasnya usalli sunnatan tahajud rakaatain, ya, semacam rawatib, iaitu rakaat yang pertama baca Fatihah dan kuliah, dan rakaat kedua baca Fatihah dan qul huwallahu ahad. Cuma beza dia niat sajalah. Cuma niat saja berbeza mengikut namanya. Perbuatan ini semua sama saja. Kemudian sunat tasbih. Perkataan tasbih itu maknanya menyucikan. Nyuci mana Allah Ta'ala daripada, iaitu daripada apa? Segala naqais. Muslimat ni masuk alam. Ada pintu dalam. Hadis tasbih maknanya apa? Subhanallah, maha suci Allah Ta'ala. Ay minan naqais, daripada segala kekurangan, ya. Kerana sembahyang itu banyak membaca subhanallah, yang bermakna maha suci Allah. Suci apa? Suci daripada segala kekurangan. Zat yang maha sempurna, yang tidak ada sebarang kekurangan berbanding dengan makhluknya yang dipenuhi dengan segala kekurangan. Dinamakan dia tasbih. Dari itu sembahyang ini termasuk daripada golongan sembahyang sunat. Ya, sunat mutlak tetapi fadilatnya besar. Fadilatnya besar sangat. Baik dikerjakan tiap-tiap hari sekali, itu yang terbaik. Kalau tidak pun seminggu sekali lah. Buatlah seminggu sekali, malam Jumaat ke atau sebagainya. Seminggu sekali. Kalau tidak pun sebulan sekali. Kalau tidak pun setahun sekali. Sekurang-kurang semua hidup sekali. Tak boleh buat ke, mati lagi baik. Kalau setahun sekali tak buat, baik, kau mati lagi baik. Habislah tu, ya. Iaitulah 4 rakaat 1 salam. Ya, sembahyang kan ada 2 salam. Dia kata 1 apa? Dia kira yang wajib. Salam yang kedua tu hukum sunat. Bukan ketika keluar pada 4. Setiap sembahyang ada 2 salam. Ini pasal 1 salam. Ada kira yang wajib. 4 rakaat 1 salam jika dikerjakan pada siang hari. Mana straight kita buat 4. Atau tiap-tiap 2 rakaat 1 salam jika dikerjakan pada malam hari. Ya, kalau nak buat straight pun boleh juga, tak ada masalah. Tapi yang terbaik itu. Dalam hadis Nabi kata salatul lail masna masna. Sembahyang malam tu masna masna, makna 2-2. Lepas dia usalli sunatan tasbih 4 rakaatin au rakaatain lillah ta'ala. Saja aku sembahyang sunat tasbih 4 rakaat yang kalau kita buat siang straight, atau 2 rakaat yang kalau buat malam kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma kaifiat dia, rakaat yang pertama, ya, dibaca Fatihah dan surah Al-Hakumut Takasur. Kalau nak baca surah lain pun tak apa, mana-mana surah boleh. Rakaat kedua yang wajib dia semua baca Fatihah dan suratul Asr. Rakaat ketiga baca Fatihah, surah Kuliah, dan rakaat keempat baca Qul huwallah. Sebab Fatihah baca Qul huwallah. Yang wajib dia ialah Fatihah. Sunat hay'ah, surah tu dipanggil sunat hay'ah qauliyah.
Kemudian dalam sembahyang tasbih ni sunat kita baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Bagaimana yang berikut, dia ada dua kaifiat. 15 kali lepas surah sebelum rukuk. Lepas kita baca Fatihah, baca surah, kemudian baca 15 kali subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ada setengah baca pendek subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar pun boleh juga. Yang kedua, 10 kali dalam rukuk selepas tasbih rukuk. Kita berrukuk subhanarabbiyal azim wa bihamdihi 3 kali, kemudian sambung tasbih 10. Kemudian 10 kali dalam i'tidal sami Allah liman hamidah rabbana lakal hamd, sambung subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah sampai akhir. Kemudian 10 kali dalam sujud yang pertama selepas tasbih sujud. Selepas kita baca subhanarabbiyal a'la 3 kali, sambung 10. Kemudian 10 kali dalam duduk antara dua sujud. Selepas kita baca Rabbi Firli sampai akhir, sambung. Kemudian 10 kali lagi dalam sujud yang kedua selepas tasbihnya, tasbih sujud yang kedua tu. Kemudian 10 kali dalam duduk istirahat. Duduk istirahat di masalah tadi kita baca 15. Kalau kita buat 25 sebelum Fatihah kita baca 10, ada sini tak payah baca, bangun saja. Tapi kalau sana tidak dulu 15 saja, maka di sini tambah 10. Duduk rehat. Mana duduk selepas daripada sujud kedua tu kita nak bangun, duduk sebentar baca 10 kali. Itu kalau sekiranya kita bangun. Atau dalam tasyahud akhir sebelum baca tahiyat pada rakaat yang ada tasyahud. Di sini kita baca dulu. Biasanya kita baca punya dia dulu kan. Rukuk kita baca tasbih rukuk dulu, sujud baca tasbih sujud dulu. Tapi kalau di tahiyat akhir ni baca dulu. Lepas tu baru baca tahiyat akhir. Jadi jumlah dia apa? 75 tasbih. Cuma beza dia kalau nak buat satu kaifiat yang lain, itulah kita dahulukan 10 sebelum daripada Fatihah. Kemudian selepas surah 15 jadi 25. Mana baik? Baik setengah ulama kata buat tukar-tukar. Ini buat kaifiat ni, besok buat ni pula tukar-tukar. Dua-dua kita buat sekali. Jadi jumlah dalam tiap-tiap satu rakaat sebanyak 75 tasbih. Dan jumlah 4 rakaat sebanyak 300 tasbih. Jadi 4 rakaat tu 300 tasbih lah dapat kita baca mana. Sekiranya terluput membaca tasbih pada satu peringkat rukuk ke atau sujud ke, dibaca pada peringkat yang kemudian. Mana susul ni lah. Kalau dibaca tadi misalnya dalam rukuk dia tertinggal atau tak cukup, tambah dalam i'tidal. Kalau i'tidal tak cukup, tambah dalam sujud, begitulah. Supaya bilangannya genap 300 atau kelebihan besar. Bahagian yang kedua, semayang sunat yang disunatkan berjamaah. Itu semayang hari raya Aidil Fitri, semayang hari raya Aidil Adha. Itu semua sunat berjamaah. Semayang gerhana, sama ada gerhana matahari atau bulan, sunat berjamaah. Semayang minta hujan, sunat jemaah. Tarawih, semayang witir bulan Ramadan. Bulan Ramadan ni, atau semayang witir seorang diri, tiap-tiap hari kita buat tu, atau seorang diri, tak payah berjemaah untuk apa. Bagaimana yang telah dinyatakan kemudian, akan dinyatakan kemudian. Habis. Kemudian semayang-semayang sunat yang mempunyai waktu. Semayang sunat dia ada dulu. Satu sunat mutlak, satu lagi sunat apa panggil muqayyadah, sunat yang dikait. Bila dikait ada pecah dua pula. Satu kait dengan waktu, satu kait dengan masa, dengan sebab. Satu kait dengan sebab, satu lagi tak kait dengan sebab, dia memang mutlak. Tu. Di semayang di sunat tadi, semayang sunat mempunyai waktu seperti semayang raya, duha, rawatib, sunat diqada jika tertinggal. Jika semayang sunat yang berwaktu, duha kita tertinggal, sunat qada. Ingat isyak malam tu nak tak buat duha, boleh qada. Tahajud tertinggal, boleh buat. Main tahajud siang hari. Buat apa? Qada. Itu dia kata sunat mempunyai waktu. Semayang raya, semayang duha, rawatib, cuma rawatib ni dia ada pelik sikit. Rawatib ni waktu qabliyah dengan ba'diyah.
Qabliyah masuk dia berlainan dengan ba'diyah, tapi akhir dia sama. Ya. Maksud dia, sekiranya seorang tadi sembahyang zuhur, dia tak sempat sembahyang qabliyah zuhur. Ya. Dia datang, dia imam dah datang ke Baitul Ihram masuk sembahyang zuhur. Dia pun sembahyang zuhur jemaah dengan imam. Lepas sembahyang zuhur dia nak buat sunat qabliyah, boleh. Tak payah qada. Ya. Sebab waktu qabliyah tu habis dengan habis waktu zuhur. Itu dia. Adapun ba'diyah, dia masuk waktu dia selepas sembahyang fardu. Maka habis waktu dia habis waktu. Jadi maknanya qabliyah dengan ba'diyah ni masuk waktu berlainan, habis waktu bersamaan. Habis waktu dia. Mana kalau selepas daripada zuhur tadi kita nak sembahyang sunat qabliyah, boleh. Qabliyah kemudian ba'diyah. Nak cantum pun boleh. Qabliyah, muakkad dengan tak muakkad 4, kemudian lepas zuhur 4. Cantum saja aku sembahyang sunat qabliyah dan ba'diyah 8 rakaat. Wah. Sembahyang apa pun tengok 8 rakaat ni. Kau sembahyang apa ni? Cakap dia mengaji banyak sikit. Mengaji banyak-banyak sikit. Ada bahas kitab ni pun ada ni. Kitab Matan Al-Badrin pun ada. Kitab ni dengan Matan Al-Badrin lebih kurang ni. Cuma dia dipermudahkan sikit. Dia sembahyang sunat yang mempunyai waktu. Sunat kita qada kalau tertinggal. Satu lagi sunat yang mempunyai sebab. Dia tak ada waktu, dia sebab dia. Macam gerhana. Gerhana tak ada waktu. Dia tak ada apa tentu waktu khas. Lepas zuhur juga gerhana tak ada. Dia datang lepas asar dia sembahyang gerhana. Tapi dia punya sebab dia gerhana. Selagi gerhana tak habis, mana bolehlah sembahyang gerhana. Itu dia punya sebab dan waktu. Ada pun yang tak punya sebab dan tak ada waktu, itu dipanggil sunat mutlak. Mutlak maknanya dilepaskan daripada kait waktu dan sebab. Dia tak diikat dengan waktu dan tak diikat dengan sebab, maka dipanggil mutlak. Aku sembahyang sunat ni. Kemudian sembahyang tarawih. Perkataan tarawih jamak daripada tarwihah. Daripada mufrad dia tarwihah. Apa tarwihah mana rehat. Orang dulu kalau sembahyang di Baitullah, dia sembahyang tu kan, lepas tu dia tawaf, lepas tu dia sembahyang dia tawaf, diiringkan dengan tawaf. Jadi kita tak ada nak tawaf, yang bertawaf bersurau lah. Jadi iringkan dengan selawat, ada iringkan dengan istighfar. Kalau nak amal dia pakai istighfar semua. Tu. Asalnya orang Mekah sembahyang 4 rakaat sekali rehat. Dia sembahyang 4 rakaat, lepas tu rehat, dia pergi tawaf, lepas tu sembahyang lagi sambung. Lepas tu kembali sembahyang semula 4 rakaat, kemudian berehat, pergi tawaf balik. Demikianlah seterusnya. Itu asal dibuat tarawih gitu. Oleh sebab dalam sembahyang ini ada mengandungi berehat, dinamakan dia sembahyang tarawih. Yang ini sembahyang berehat, tenang ni. Ini sembahyang macam speedboat. Kat Indon lagi pula. Dia bergambar, sekejap dah siap, ramai pula tu orang ikut. Dia nak cepat siap. Macam-macam. Kalau kita pakai akal kita yang bodoh, ada ke Rasulullah sembahyang dia tu? Macam orang gila juga. Walaupun mungkin dia jaga tumakninah dia kata. Tapi kita menghadap Tuhan dan takkan kelakuan macam tu, takut kutukannya juga. Sembahyang dengan tenang, menghadap. Oleh sebab dalam sembahyang ini ada mengandungi berehat, dinamakan dia sembahyang tarawih. Jadi sembahyang rehatkan qalbi kita dengan Allah Ta'ala. Selain lihat zahir, yang penting qalbi. Di dalam kitab-kitab fiqh ada menyebutkan bahawa sembahyang tarawih itu sebanyak 20 rakaat. Tiap-tiap rakaat 1 salam. Tiap-tiap 2 rakaat 1 salam. Tidak sah dikerjakan 4 rakaat 1 salam. Ada buat 10, ada buat 8, ada buat 36, mana-mana pun buat lah. Ada yang dia buat, jangan bising buat tu. Dia kata nak buat 20, biar dia buat. Dia nak buat 8, dia buat. Dah, jadi dia buat. Ini arwah Mufti Negeri Sembilan tu, Syekh Murtaza, ada orang datang. Datuk, kampung saya ada perpecahan. Datuk kata, kenapa? Dia kata, yang ni semayang 8, yang 10, yang ni semayang 20 tu. Dia semayang, bangang, dia tak semayang, kau pergi tegur. Orang semayang kau sibuk apa? Balik bodoh je kawan. Dia pun bangang ni, kau pergi tegur. Semayang kau sibuk apa? Dia semayang dah lah. Kan?
Yang kat ocean tu tak semayang tu lambat kau pergi terik tu semayang. Ya tu basuh dia bongkau dia lari. Orang semayang kau pergi sibuk dia nak buat 8, biar dia buat ni dapat 10 buat dah. Semua ada masing-masing hujah dah. Kau pergi berkelari buat apa. Kemudian sunat dikerjakan berjamaah kerana Sayyidina Umar radhiyallahu anhu masa dia jadi khalifah memimpin negara, dia ada mengumpulkan orang ramai laki-laki dan perempuan berjamaah sebagai menghayati bulan Ramadan. Waktunya lepas sembahyang Isyak hingga terbit fajar dalam bulan Ramadan. Jadi waktu sembahyang tarawih ni ialah lepas Isyak, lepas sembahyang Isyak. Bermakna kalau kita belum sembahyang Isyak, dia datang lewat. Orang dah sembahyang Isyak, dia sahabat-sahabat, aku takut kalau sangka kamu difardukan atas kamu sembahyang malam tarawih ni, nanti kamu rasa lemah tak terkejakan. Jadi Nabi nak raikan tu, Nabi sembahyang di rumah. Di sini timbul masalah mengapa berlaku ijma' ulama sembahyang tarawih 20 rakaat. Padahal dalam hadis Nabi SAW mengerjakan 8 rakaat saja. Kata Syekh Al-Hulaimi, rahsia 20 rakaat kerana sembahyang sunat rawatib yang muakkadah. Sembahyang rawatib yang muakkadah itu pada hari yang lain daripada Ramadan sudah ada 10 rakaat. Kemudian tentang bacaan surah dalam sembahyang tarawih itu, terpulanglah kepada masing-masing, ya, kemampuan masing. Dia nak khatam ke, ikut andai dia lah. Baca surah-surah 1 juzuk Quran, dan jika tiada upaya baca Qul ya ayyuhal kafirun sahaja lepas Fatihah rakaat yang pertama, dan Qul huwallahu ahad lepas Fatihah rakaat kedua pada tiap-tiap 2 rakaat hingga selesai beberapa rakaat. Ada yang khatam pun ada, kadang 3 hari sekali khatam. Macam-macam, ikut kemampuan masing-masing lah. Kemudian wirid-wirid yang lain itu juga ada masa dan hafaz elok dilakukan. Jika tidak ada masa atau tidak hafaz, tidaklah dimestikan. Demikian juga jika tidak terdaya, hendaklah hadir ke masjid atau ke surau dengan sebab ada uzur atau sebagainya. Bolehlah dikerjakan sembahyang tarawih itu di rumah seorang diri, ya, tidak mesti berjamaah. Kalau jemaah itu lebih elok. Dan jangan ia dengan sebab tidak hafaz surah Alhaakumut Takasur dan lain-lain surah tidak dapat hadir ke masjid. Jadi bacalah yang wajib Fatihah ataupun di surau, ditinggalkan langsung tu dia tak sembahyang, rugi jawab dia. Ya, setahun sekali, tak sampai umur kita tidak ni tu. Kerana tidak menghayati bulan Ramadan dan tidak dapat berjumpa Lailatul Qadar yang ditunggu-tunggu. Dia kalau dia kata tarawih itu, tak pada tidak pun malam tu ada juga dia yang melakukan yang ibadat yang disuruh, itulah tarawih ni. Keadaan kita mala yudraku kullu la tutraku kullu. Barang tak dapat semua, jangan tinggal semua. Itu mana. Tak dapat nak pergi masjid, buatlah kat rumah. Habis. Kemudian sujud tilawah. Sebagai penutup bab sembahyang ini bab sembahyang sunat ini, saya suka menyebutkan selain daripada sembahyang sunat, ada 2 perkara yang patut diketahui. Itulah sujud, 2 jenis, sujud tilawah, satu lagi sujud syukur. Tiap-tiap orang membaca Quran atau orang yang mendengar, sama ada qari ataupun sami' yang mendengar baca Quran, kiranya tiba tentang ayat disebut ya sajadah, sunat disujud. Misal seperti innallaha yaf'alu ma yasha hingga akhir ayat 18 suratul hajj, ya, ujung tu ada lapan sujud. Dan waf'alul khaira la'allakum tuflihun hingga ayat 77 suratul hajj juga. Itu semua sunat. Dan sunat ia sujud sekali sujud, iaitu sujud tilawah. Jika dalam sembahyang terus sujud, kemudian bangkit semula sambung bacaan, ya. Semua setengah-setengah kita dia kata apa? Sunat niatkan sujud. Dia turun tu niat aku sujud tilawah. Sebab dia panggil fadlah, itu fadratus salah. Atas sembahyangnya terutama jika imam membaca ayat, dan sujud wajib makmum mengikut. Makmum tidak boleh terlingkah ataupun bertelingkah ataupun tidak bersamaan dengan imam. Imam pergi sujud, dia tengok aja,
Itu dipanggil takhalluf fuhsyin, menyalahi yang keji. Di dalam semayang ni ada benda yang wajib muafakat, ada tak wajib. Contoh yang wajib muafakat, pada buat, tidak pada tinggal. Pada buat wajib muafakat. Mana kalau imam buat, kita wajib buat. Kalau kita tak buat, batal sembahyang. Contoh sujud sahwi. Bila imam sujud dia sahwi, wajib makmum kena buat. Ya, kalau makmum tak buat, dia perhati, batal sembahyang dia. Ya, sebab satu ketika ada tuan guru saya tu, dia tak buat. Jadi dia tanya, kenapa tuan guru tak buat sujud sahwi? Tok guru kata, kau tak nampak balik tabir perempuan tu, untuk tua ramai-ramai ni. Kalau dia tak faham, nyanyi dia tak sah sembahyang. Kau sujud, dia tengok apa sujud dia tu. Ya, dia tak perasan, dia tengok, ya, dia batal sembahyang dia. Dia kena ikut. Sebab tu nak meraihkan kan kita buat, dia batal, nyanyi ke dia. Jadi kalau imam turun, makmum kena turun. Itu muafakat pada buat, tidak pada tinggal. Apa mana tak pada tinggal? Mana kita tidak wajib menyamai meninggalkan sujud sahwi apabila ditinggalkan oleh imam, dengan bahawa kalau imam tak buat, kita boleh buat sendiri. Itu maksudnya. Itu maksud tak wajib pada tinggal. Imam kalau tinggal, kita boleh buat. Yang ni kan lepas salam, turun ni lah. Ya, niat sujud sahwi, kita tinggal. Habis. Ada satu masalah buat terbalik. Muafakat pada tinggal, tidak pada buat. Muafakat pada tinggal. Mana kalau imam tinggal, kita kena tinggal. Contoh tahiyat awal. Imam kalau tinggal tahiyat awal, wajib makmum kena bangkit ikut je. Ya, wajib makmum kena bangkit ikut. Kalau tak ikut, ada batal sembahyang ni kan. Imam bangkit tu kita bangkit. Ya. Tidak maknanya pada tinggal. Tidak pada buat. Muafakat pada tinggal. Pada buat, tak muafakat. Maknanya kalau imam buat tahiyat awal, makmum boleh tak buat. Dia bangun, tunggu atas. Jadi bodoh, tunggu. Kan, boleh jalan sendiri pun tunggu je. Maknanya tak wajib pada buat. Tinggal, dia kena tinggal. Tu. Jadi sebanyak keliru. Bila imam tadi tinggal tahiyat awal, bangun. Makmum pula pilih gayut tu imam. Subhanallah, subhanallah. Salah tu. Patut dia kena bangun. Ini dia perlu tarik tu imam. Tu imam pula tak apa ingat. Turun balik, batal main tu imam. Jaga dia. Sebab bila tahiyat awal, dia ada 3 peringkat. Kalau kita tinggal tahiyat awal, ya, kita tertinggal, kita bangun, baru sikit bangun, belum sampai hak rokok, kita teringat sunat turun balik. Turun balik baca tahiyat, tak ada kena apa-apa. Tapi kalau dah sampai lebih hak rokok, dah 90 darjah lebih ke atas sikit, tapi belum sampai qiyam, teringat nak baca, boleh turun. Tapi kena sunat sujud sahwi, tak kena. 2. Yang ketiga, kalau dah ittisab bil fardi, dah bersepakat dengan fardu, dah tegak qiyam, dah masuk rakaat lain, dia pergi turun balik tahiyat awal, batal sembahyang dia. Sebab qiyam tu rukun dengan sunat, martabat rukun lebih tinggi. Ini tu imam dah berdiri, dia terik dengan ramai, subhanallah, subhanallah, tu imam pening, turun lah. Habis. Yang ni pula, tak boleh bangun, baca lagu habis. Kadang mungkin benda ni jarang berlaku kan. Bila berlaku dia pening, macam mana buat. Ada kena ingat. Kalau sekali imam tinggal sujud tahiyat awal, terus kita tinggal dia. Ya. Adapun sujud sahwi tidak. Sujud sahwi kalau imam baca, kita kena wajib ikut. Tapi kalau dia tinggal, kita boleh buat sendiri. Tuan. Dan sujud wajib makmum mengikut, ya, dia wajib mengikut imam sujud tilawah dalam sembahyang tadi. Jika tidak, sujud batal sembahyang makmum. Dan sebaliknya, jika imam tidak sujud, tiba-tiba makmum sujud pula, batal sembahyangnya. Ini wajib apa? Ini wajib muafakat pada buat dan tinggal. Di sini wajib muafakat pada buat dan tinggal. Mana kalau imam buat, wajib dibuat. Kalau imam tak buat, wajib juga dia tinggal, ikut tak buat. Jangan dia buat sendiri. Ya. Dan jika di luar semayang, hendaklah ia bertakbir dengan takbiratul ihram juga. Ya, dengan niat sujud tilawah. Yang kata takbir Allahu Akbar, tu lepas takbiratul ihram. Ya, dia pun niat aku sujud tilawah. Terus sujud. Dalam sujud sunat dibaca sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ah wa basarah bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Sunat dibaca. Bagaimana kau tak baca? Sah. Lebih kurang ni lah. Yang sunat tu sujud. Sujud tilawah. Sebab kita sujud sebab ada bacaan sujud tilawah. Diri sujud. Itu yang sunat.
Kemudian bertambah lagi bacaan sunat lain. Ini dipanggil sunnatun mustaqillah, sunat yang berasingan. Sujud satu sunat, baca sunat lain pula. Banyak sunat. Sajadah wajhi, iaitu sujudlah akan wajahku ini bagi Tuhan yang khalaqahu, yang menjadikan, wasawwara, dan mentaswirkan. Kita sujud kepada Tuhan yang menjadikan kita, yang merupa bentukkan kita. Syaqqas sam'a wa basara, Tuhan yang membelah akan pendengaran dan penglihatan kita. Besar kan? Kalau kita lahir pun ibu, mata tak boleh buka kan, kemudian telinga tak boleh dengar, macam apa jadi gila kan. Dua benda ni sampai sekarang tuan-tuan cari tak jumpa lagi. Seorang dia pekak dan dia buta, tak jumpa. Kalau ada, gila orang tu. Dua alat komunikasi tak ada ni. Biasanya kalau dia pekak, dia dapat melihat. Bermakna orang lambai dia nampak. Orang panggil dia tak dengar, tapi orang lambai dia nampak. Atau dia buta, orang lambai tak nampak, tapi dia dengar. Tapi kalau orang lambai dia tak nampak, orang panggil tak dengar, dia pun tak tahu kat mana dia. Pernah jumpa tak? Tak pernah jumpa lagi kan? Seorang dia buta dan dia pekak, tak jumpa. Itu hikmat Allah Ta'ala jadikan. Salah satu ada, sama ada dia boleh mendengar atau dia boleh melihat. Kalau tidak, jam tuan-tuan. Orang lambai tak nampak. Orang pun sound dia, oi, mana pergi tu? Dia tak dengar. Aku kat mana, dia pun tak tahu kat mana dia. Boleh dia gila kan. Jadi maknanya Allah Ta'ala sunatkan di sini mensyukuri nikmat. Syaqqah, mana Tuhan belah penglihatan dapat kita melihat, Tuhan belah pendengaran dapat kita mendengar. Makna diberikan sifat sama' dan basar. Sama' diletakkan di telinga, basar diletakkan di mata. Sifat tu. Sebab kita mendengar dengan sama' dan basar, bukan kita mendengar dengan telinga. Betul? Tanya, dengar apa? Telinga. Tu ada orang telinga besar tak dengar? Mudah terkelip-kelip nak jawab. Kan? Telinga macam gajah, kita bagi saja. Jadi tak ada sifat pendengar. Sifat pendengar tuan-tuan letakkan. Begitu juga sifat pelihat, kan? Tuan letakkan di mata. Banyak orang ada mata tapi tak boleh melihat, buta. Ada mata tak? Ada. Itu sifat tak ada. Kalam dia juga, tuan letak kalam di lidah, boleh bercakap. Tapi kalau sifat kalam tu tuan terik, lidah ada saja, bisu. Tapi sifat kalam tu pula kalau tuan letak di tangan, dia boleh bercakap. Letak di kaki, dia boleh bercakap. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim. Tuhan yang kunci mulut, tuan buka kaki tangan boleh bercakap. Tuan letakkan sifat tu boleh bercakap. Tu kuasa besar Allah SWT. Jadi kita syukur kepada Allah, Tuhan belahkan penglihatan dan pendengaran kita. Bihaulihi wa quwwatih, dengan haul kuah dia. Wa tabarakallah ahsanul khaliqin, maha berkat Ta'ala, sebaik-baik mana khaliqin, daripada segala orang yang mencipta. Mana hakikat mencipta ialah dia. Kemudian dia beri salam lah. Dan satu lagi sujud syukur. Syaratnya sama macam sembahyang dan jangan lama selang. Dia dengar je berita dapat nikmat yang sunat syukur, terus buat. Jangan tangguh dulu 3 hari buat sujud syukur. Itu dah basi. Dia ketika dengar tu. Syaratnya sama macam sembahyang. Sujud syukur mana apa? Dia kena ada sembahyang, ada kiblat. Syarat-syarat sujud, 7 anggota semua sama. Sunat ketika dapat nikmat yang mendatang, mendadak sebagai bagi dirinya. Tiba-tiba nikmat tu datang, dia pun tak sangka. Atau orang tuanya, atau sahabatnya, atau ketika selamat daripada bala bagi diri atau orang yang dikasihi, ataupun umat Islam contohnya, kan, dapat kemenangan kita sujud, boleh. Satu sujud saja. Caranya sama macam sujud tilawah juga, di luar sembahyang tadi, dan bacaannya pun sama juga. Bacaan dia semua sama tu. Sajadah wajhihi li khalaqahu wa sawwara syaqqa sam'a wa basarah bi hawli wa quwwati wa tabarakallahu ahsanul khaliqin. Intaha bi kalam kitab Bujarimi Iqna, juzuk pertama, muka surat 352. Saya mak dalam tu adalah perbahasan dia. Kemudian waktu-waktu yang dimakruhkan sembahyang padanya, wallahu a'lam. Allah karim. Kita belum. Mana?
Bismillahirrahmanirrahim. Qala ma'alif rahimallahu ta'ala, sabar dan tabah dalam belajar. Dan ketahui olehmu bahawasanya sabar dan tetap itu dipanggil lunas yang besar, ya, pada sekalian pekerjaan. Semua kerja kita nak buat mesti ada kesabaran. Ujian akan sampai, terutama dalam membawa perintah Allah Ta'ala, ya, terutama nak berjalan ke syurga. Khuffatil jannah bil makarih wa khuffatin nar bis syahwah. Dilingkung jalan ke syurga tu dengan benda yang susah, ya, sengaja Tuhan uji dengan nafsu macam-macam. Kita tabah sebab benda yang nak ambil tu besar. Kalau dunia yang tak ada nilai pun nak ambil pun orang macam nak mati, dan apatah lagi akhirat yang besar, ya. Bahawa sabar, dan sabar tu ulama letak 3. Sabar mengerjakan ibadah, sabar meninggalkan maksiat, dan sabar indal masaib ketika diuji dengan musibah. 3 tu. Maka kalau dia sabar bermakna dia dapat pangkat serta dia. Innallaha ma'as sabirin. Ada ma'iyah, ya, makna dia serta pertolongan, keridaan Tuhan dia akan dapat. Bersabar dan tetap pada istiqamah, itu dipanggil lunas yang besar pada sekalian pekerjaan-pekerjaan. Dan tetapi dalam demikian tu sedikit ada, ya, jarang orang dapat menempuh dengan sempurna. Seperti katakan syair, bagi tiap-tiap seorang itu berlumba-lumba kepada ketinggiannya, dan tetapi ketetapan itu sendiri dapat pada lelakinya. Jadi, ya, semua nakkan benda yang tinggi, tapi yang dapat ialah rijal, mana lelaki saja. Kalau yang tak ada sabar, ya, semangat tak kuat, ya, akhirnya setengah jalan pom balik mengaji, setengah jalan lepas tu tinggal. Itu bukan rijal, itu khonsa. Ya, mengaji sekejap lepas tu semangat lepas tu hilang. Ya, sebab dia kena apa, kena tahan ujian. Makin mengaji makin nak dapat lagi macam-macam Tuhan uji tu. Tu baru nak belajar, nak amal satu tajuk lagi, kan, banyak bersihkan lagi, banyak kerja kena buat, ya. Sebab yang menunggu kita bukan kecil anak tu, syurga tu nisbah dengan nikmat, ya, syurga. Ada nikmat besar lagi dengan Tuhan sendiri, itu lagi besar, ya, dan syurga ru'yah. Maksudnya itu terang, jelas, tiada berhajat kepada mensyarahkan, kata Tuan Pengarang. Dan dikatakan pada menyatakan kelebihan sabar itu pula, bermula berani itu sabar satu ketiga. Bermula berani itu sabar satu ketiga, yakni berani itu bukanlah ia dengan kuat badan dan gagah, ya, dia berani ni 10 orang tak boleh tumbang dengan dia. Tetapi berani itu ialah sabar dan tahan hati. Apa berlaku pun ujian, apa masalah, dia tahan, ya, atas beberapa kepayahan dan beberapa kesakitan, ya. Mana dia kena sabar, barulah akan diberikan kurniaan oleh Allah, terutama dalam bab ilmu ni. Macam-macam, ya, ujian sampai kadang tengah, kadang hujung, ya. Tu, nak sabar sampai mempunyai ilmu bukan satu benda yang mudah. Maka sebagiannya bagi penuntut ilmu itu, orang yang mencari ilmu Allah Ta'ala itu, bahawa tetap istiqamah, teman. Tetap ia dan sabar atas tuan guru dengan tetap di sisinya. Yang pertama kali, tu baca Nuruddin buka satu kalam daripada Habib, ya, seorang ulama besar. Bila kita berguru kan, kalau guru rohani lah, ya, walaupun maknanya kita nampak ada guru-guru besar lagi. Memang kalau guru ni ada orang lain lagi, tapi bagi kita dalam berpegang, kita pegang dengan guru. Sebab yang wasil dalam perjalanan sufi ni, dia tak semestinya yang bawa tu orang alim besar. Imam Al-Ghazali dia wasil dengan siapa? Syekh Abu Ali Al-Farmadi, ulama hadis, tapi tak ada masyhur sangat. Dia dari kasut berjalan ni kan. Walaupun dia ada imam besar, Al-Imam Haramain, semua guru dia kan, besar guru lain tu. Tapi Allah Ta'ala tentukan wasil tak semesti, ya. Orang ni banyak guru ni hebat-hebat, tapi kadang dia sampai makrifat dengan guru yang ni. Tuhan tentu benda tu. Itu makna penentuan, ya. Sebab tu jangan kita tentu sendiri. Tentu sendiri kan nampak, wah ni hebat dah, tinggal guru ni, cikgu ni pula. Tinggal ni cikgu ni. Lama-lama habis situ kau cari. Lama-lama habis situ. Dia wasak situ kan. Kena istiqamah betul-betul. Tapi membanyakkan guru tak apa, ya, membanyakkan guru disuruh. Banyak guru lagi luas, ya.
Tapi dalam menuntun jalan rohani ada kena seorang, kena ada guru betul-betul yang kita tengok betul serasi rohani kita boleh pergi, follow betul-betul. Itu keadaan dia. Dan sabar dan tetap pula atas kitab-kitabnya hingga khatam. Ada orang dia ambil 3, awal, tengah, akhir. Orang masa buka kitab ramai dan tengah-tengah ramai balik kan, ujung khatam dia ramai balik. Lepas tu tinggal berapa kerat di hujung tinggal kan. Nak khatam dia kulit ke kulit tu kan senang tak ni. Tu kalau pondok cara itulah, cari talaki macam tu. Ini tenggelam timbul. Sengaja karamat pelajar ni kitab dia tak ada pernah kosong. Tu satu kelebihan tu, karamat tu. Dia mengaji pada awal sampai akhir tak pernah kosong, penuh. Tu hebat. Ni kitab gongak banyak. Cik lompong, sini lompong. Banyak ulat masuk. Tu nak cari istiqamah betul-betul. Dan sabar dan tetap pula atas kitab-kitabnya hingga khatam. Akan dia supaya tiada meninggal ia akan dia hal keadaannya terpotong dan terkurang. Betul kalau mengaji biar anak murid tunggu guru. Ini kadang guru tengah bawa masalah yang sedap ni, guru sampai terkilan, anak murid aku tak datang kalau dia dengar masalah yang sedap ni. Kan tak masalah. Guru pula terkilan dengan kita. Kita pula muka seni macam belacan. Kita hegi-hegi yang datang. Tergembap kan. Macam stem roll. Ni anak murid stem roll banyak gedung macam nak mampus kan. Kena semangat untuk ilmu tu. Habis tu. Hal keadaannya dari terpotong dari ilmu kita ada, kejap tidak Satu ulama besar di Perak Pak Tekro dia meninggal tadi. Masya-Allah. Pak Tekro ni bapa dia meninggal dia masa mengaji di Pasir Tumbuk, bapa dia meninggal, dia tak balik. Telegram sana tak ada dulu, ni gesap sampai seminit sampai WhatsApp sekejap jatuh dunia tu. Dulu nak tunggu telefon, nak tunggu telegram sampai. Tanpa telegram bapa meninggal. Tok Guru kata balik. Saya tak nak balik, dia kata. Tok Guru tak apa. Tok Guru kata kau balik, aku cuti ke pondok. Tok Guru cuti. Punya hebat tak hebat. Dia sayang pada ilmu tu. Bapa dia meninggal, dia tak nak balik. Dia tak nak balik. Akhirnya Tok Guru kata tak apalah, kita raikan pergi balik. Tok Guru suruh balik, kelas tangguh dulu. Punya hebat tak hebat. Dahsyat dan dia mengapal dan ni. Kalau dia pergi, dia orang susah ambil upah menuri getah. Dan mukuk getah dia semayang duha, semayang apa. Kalau apa nama ni pengambil musim padi, dia ambil upah manting padi, kerat padi, ketam padi. Dan sawah tu dia semayang, dan sawah tu dia mengapal. Dia bawa matan. Apa-apa benak dia dalam jerami ngapal pop ngapal matan. Ada jerami, engkau tilam tiandam duk malam ngapal hawa betul. Dia puaka tu. Yang pada puaka kepala. Dan rehat dan sedap lazat manja panggil. Dia memanjakan diri. Kita masa mengaji tuan, kalau tuan-tuan masa kita sempat lah dapat suasana sikit ulama-ulama dulu punya pondok tu. Mengaji pondok tu pakai pelita kan. Pakai pelita. Sangkut pelita kat dinding pondok ustaz. Ustaz pondok besar dia 10-10 kan, 10 kaki 10 kaki. Yang boleh naik atas biar-biar 7-8 orang dia. Kalau satu kuliah terkena 40-50 orang, mana duduk bawah, duduk atas tanah je kan. Ambil selipar duduk, letak tu, lepas puk, awak nyamuk. Mengaji kitab nama dengan nyamuk. Kau mengaji setiap dengan aircon, manja nak tu pemalas pula, balik nak longkang tu. Dah ada aircon pula lagi sedap. Orang dulu mengaji tengok, dengan pelita kan. Nak masak pula pakai kayu. Putiup. Dan kau tenang tekan snap button ni. Dapur karen ni semua lebay manja banyak. Sebab malas banyak kan. Orang dulu punya ujian hebat. Kita masa mengaji tu bapak tak ada dan mak pula susah jual kuih dan dia bagi sebulan RM20. Cukup tak cukup tu lah. Kadang kita makan nasi ikan kering je. Sekali makan nasi yang budu tak kita campur cuba budu boleh baling budu tu. Apa rasa dah tak kerti jauh pada ramuan pun sedap. Tu yang kan susah balik pondok tak ada duit, pinjam duit kawan. Bahkan anda mengaji kepala jangan ada pising, nak pusing duit atau ilmu payah masuk. Settle kita pinjam duit dulu dah, habis tutup, tak ada fikir, tumpu balikkan pergi kerja. Kontrik ke angkat pasang genting dia kan.
Gak lu ajar 3 minit dalam tunggal. Kita mana pasang genting ni. Ikut sap genting kan ambil upah. Musim padi pergi apa ambil upah, tuai padi, manting padi, semua kerja dia buat kan. Ya, nak dapat duit kan banyak tahu. Kalau dapat ada 100 lebih, bawa lagi pondok tu je. Ini bapak topak sebulan 1,000. Oh, macam nak raja kan. Itu kau tak mengaji suai betul. Orang dulu mengaji susah kan tu. Pergi mengaji pula petani lah. Pergi petani, tuan-tuan nak tahu timba air tu kena tunggu. Air mata air naik. Belerik ni naik sikit, orang yang dimandi dulu. Lepas tu kan kena kocak dan macam air apa? Teh susu. Confirm kalau masuk kat pondok kat petani sebab kita mengaji tu memang pertama sekali yang menyambut kita sakit gatal-gatal. Semua masuk pondok mesti kena gatal ni. Apa? Dah air tuan. Sabau. Oh dahsyat, nak pergi pondok dalam tu, jalan tanah merah. Oh jauh dalam. Sekarang ni pondok senang mengaji tuan ni. Pergi pondok sekarang, peti air saja dalam pondok. Tapi ukaran ada, dahsyat kata. Orang dulu mengaji pondok lain tuan ni. Susah. Innamal usri yusra. Ya, dalam kesusahan tu ada kemudahan tuan beri. Allah, tapi dia punya barakat lain dan kalau menuntut ilmu cara susah ni keberkatan dia lain. Kita sekarang ni tak tahu buat dalil lah. Dalil dia tak lain pemalas tu je. Ya pemalas jawab dia. Dan sabar, ia tetap pula atas ilmu-ilmu sehingga tidak masuk pada ilmu yang lain dahulu daripada dapat dan tetap lagi mahir pada ilmu yang pertama. Ya. Dia nak mengaji kitab tu betul-betul jurumiyah dia dah betul-betul masak baru dia pergi naik ya. Mata mimah boleh naik mana Ibnu Aqil dan sebagainya kalau nahu naik. Apakah betul juga. Ya sepengkat-sepengkat tasawuf semua. Kena mahir betul-betul. Jangan terjah. Kemudian yang adab lagi. Kita kalau kat pondok dulu anak lah kalau nak mengaji kitab kita minta izin Tok Guru. Habis kitab ni minta tunggu saya mengaji kitab ni ada izin Tok kata boleh. Baru kita ngaji. Ya. Kerana sekarang bergaduh orang ada. Khatam di kitab, dia nak kitab ni, dia nak kitab ni. Kalau nak bergaduh sama dia pun macam-macam besin. Ya, kata baca kitab ni lah, kata. So, tunggu baca kitab ni. Dia nak baca kitab pun nak bergaduh. Ya. Jadi maknanya berkat minta apa? Makna izin daripada guru. Itu yang terbaik. Sebab pernah berlaku di Mekah dulu kan. Padai kata tak kenal ulama besar ni. Syekh Ismail. Dia tengok budak baru tu, ketik kitab muatak besar. Syekh Ismail dia tanya, kitab apa ngaji? Hadis apa? Kita hadis. Hadis apa? Hadis Muqatta'. Kau sebut nama kitab betul-betul kau lempang kau dia kata. Kau mau ngaji wajar lah kitab bawa-bawa dulu. Ngaji kitab besar nak kelik besar. Tapi apa tak ada. Tok baca kitab, kau baca kitab apa nama dia? Kitab Belayau. Tu Belayau. Tok baca kau Belayau. Aku tak faham. Jadi standard kita tengok. Seringkat. Atau perlu lama kan dan tetap sabar ya atas mana negeri sehingga tiada berpindah kepada negeri yang lain dengan ketiadaan hajat. Ya, ni ada setengah-setengah banyak pondok. Yang mengaji, saya mengaji 10 pondok. Sana setahun, sini setahun. Habis kan macam pokok pisang. Cacak, mau nak berakau cabut masuk lubang kedua pula. Mau nak buah apa cacak. Orang punya pokok pisang dia boleh jual buang, kau punya tak buah-buah lagi. Asyik cabut, masuk cabut dia. Ya. Dan ketiadaan hajat, kalau berhajat guru meninggal ke apa tu lain lah. Dan terkepit kerana bahawasanya sekalian iaitu mencerai-cerai ia akan pekerjaan mana himmah dia tak ada kuat nanti. Dan mengendala ia akan hati ya, dan mensia-sia akan waktu berpindah sini dan menyakiti akan guru. Itu lagi bahaya. Setengah tu dia cabut lagi Tok Guru tak tahu. Dipindah guru lain, tu mana dah dia orang ngaji sana. Tok Guru kecil hati. Tok kecil hati bahaya. Ya, tak ada berkat ilmu. Dan apa pun minta izin dan saya pula sabar ia daripada barang yang berkendak akan dia oleh nafsunya dan hawanya. Ya, memang dalam pengajian kan kadang-kadang sahabat-sahabat kita mengaji, wah hidupan dia dah mewah sikit kan, dah pakai motor, pakai kereta, kita duduk kelik kitab lagi kan. Imam Syafi'i macam lah ada pesan nak dia. Ya, hendaklah kamu sabar, kata qamil absarakum, kejamkanlah mata kamu dia pandang orang tu. Fa innal ilma khairul mawahib, ilmu tu ialah kurniaan Tuhan paling besar kali, lebih daripada harta yang kau kumpulkan tu. Ya, tu. Berkata syair bahawasanya hawa itu ialah diri kehinaan. Nafsu tu sendiri hina. Kalau kita ikut dia, kita menempah kehinaan. Dia suka apa yang hawa nafsu?
jahil, suka tak tahu agama, tak payah ibadat, buat ikut nafsu dia. Itu adalah kehinaan. Dengan ainnya, dengan diri dia itu kehinaan dah. Dan kekalahan tiap-tiap hawa itu ialah kekalahan kehinaan. Mana kalau kita dapat kalahkan hawa nafsu, bermakna kehinaan di seorang itu akan hilang. Dia akan dapat kemuliaan di sisi Allah Ta'ala. Maksudnya bahawasanya hawa, keinginan hawa nafsu, angin dan rindu dendam, itu ialah ain kehinaan yang lekeh. Dengan makna bahawasanya hawa nafsu itu menjatuh ia akan tuannya pada kehinaan-kehinaan dengan mengerjakan sekalian kendak-kendak nafsu yang membawa ia kepada kehinaan dan kelekehan. Paling hina sekali apa? Menenggelamkan diri di dalam kejahilan. Dia tenggelamkan diri dalam kejahilan, tak kenal Tuhannya, tak kenal diri, tak kenal tahu di mana dia datang, di mana sekarang, ke mana nak pergi lepas ni. Semua tak masuk dalam diary hidup dia. Sebab apa? Dia telah dihinakan oleh nafsu. Padahal kena tu benda yang besar yang kita terpaksa menghadapi satu masa ke semasa. Dan bahawasanya kekalahan tiap-tiap hawa nafsu ialah kekalahan bagi tiap-tiap kehinaan. Nak buang kehinaan diri kita, kita kena puapkan nafsu. Tapi nak tombangkan nafsu, dia ada dua perkara besar lah. Pertama apa? Kerinduan yang kuat dengan Allah. Satu. Dan ketakutan yang menggegarkan hati, baru dia bertombang. La yushawina nafsi illa bi khaufin musin aw syakun muqlik. Dan hikam Ibn tak kata apa? Kata dia keluarkan nafsu yang menjadi musuh ketat engkau, melainkan rindu yang cukup kuat dengan Tuhan. Dan gerun yang cukup kuat dengan Allah. Baru dia bertombang. Sebab tu usia mana zikir dia kena banyak, riyadhah mujahadah, zikir betul sampai terbuka kebesaran dia, kenikmatan hati dengan Tuhan, itu memadamkan kendak nafsu yang tidak ada arti mana. Dan bahawasanya kekalahan tiap-tiap hawa nafsu itu ialah kekalahan bagi tiap-tiap kehinaan. Mana kita nak kalahkan kehinaan, kalahkan nafsu. Jadi mulialah seorang itu di sisi Allah Ta'ala. Taqwan ilahi midari kulli sa'adah wa tiba'u akhwar ra'sus syarrilha ilah. Taqwan ilah midari kulli sa'adah. Takut ke Tuhan tu paksi segala kebajikan dunia akhirat. Wa tiba'u akhwar ra'sus syarrilha ilah. Dan mengikut nafsu syar kejahatan, ha'il yang memblok, menghijab kita dengan Tuhan. Ikut nafsu, habis dia terperangkap, duduk dalam penjara yang jelek. Bahawasanya tiap-tiap mereka itu mengalahkan akan dia oleh hawa nafsu dan mengerasi ia, dia itu tentu mengalahkan akan dia oleh kehinaan dan kelekehan, dan mengerasi ia akan dia, maka jadilah ia itu yang dikejikan di sisi orang-orang dan diengkarkan tiap-tiap pekerjaannya. Itu nafsu punya cerita tadi. Habis. Dan satu lagi, dan sagianya pula bahawa sabar di atas kepenatan. Penat tuan-tuan mengaji. Kalau di pondok penat tu. Sebelum subuh 2 kitab. Sebelum subuh 2 kitab. Lepas tu sembahyang subuh. Lepas subuh kan 2 kitab lagi. Lepas tu minum air kejap, sambung straight sampai zuhur. Lepas tu berhenti kejap, masak. Sebelum zuhur kan masak, makan kejap. Lepas tu sambung sampai asar. Lepas asar berhenti kejap, minum air, sambung sampai maghrib. Lepas maghrib kan sambung sampai isyak tu biasalah. Kemudian isyak pun sampai ke 1 malam kan. 3-4 kitab gitu kan. 20 kitab tu main-main kau dah undul. Tu muka balik tinggal tulang. Tu tuan guru saya Pak Mazhab Tuan Redidin, Baba Din panggil alim besar, Baba Najmuddin. Masa duduk berbual dengan dia kan, badan dia dah gemuk sikit. Tuan dah tengok badan gemuk. Dulu duduk pondok tinggal tulang gitu. Dulu duduk pondok tinggal kulit dengan tulang gitu. Dan dia kepala telah pula. Babelah Sarah, yang ulama besar pekah. Dia meninggal tu, dia masuk dalam harakah Ajilah Sarah. Besar ulama besar. Dia pernah berbahas Wahabi. Dia bagi TKO tu. Dia bahas Wahabi sedap ni. Hari pertama 3 ekor lembu tumbang. Ribu orang datang. Hari kedua kurang. Lala tinggal 3 dengan pengadil. Dan dia bahas semua alat 5 orang kampung pun tak faham. Dia kalau mengaji tuan, Masya Allah, dia kejar tok guru saya tu, tok gaji dia masa pondok Dala, dia pondok Dala tu, pukul 3 pagi dia kejar. Sampai tok guru tu nak tidur, sampai tok guru tidur tu terpaksa pakai apa ni, timba sabut. Tahu timba upir tu. Tahu timba upir? Timba buat pakai upir tu, kemudian tebuk lubang, sumbat gabus, ikat dekat jam loceng.
Dia bila jam loceng bunyi, dia berpusing kan. Berpusing je, dia tarik gabus tu jatuh, air jatuh atas muka, baru sadar. Kalau setakat jam loceng ni bunyi letih, kadang tak tengok tu. Bayangkan dia tidur 1 jam sehari. Oh, dahsyat dia orang majlis lu. Ya. Tu. Sejam ni kadang tidur tuan. Kita pula mengaji dia sejam, lain tidur. Boleh jadi ulama tak dapat tuan. Orang dulu punya mengaji dahsyat, dia kata tengok, oh semangat dengar dia orang belajar boleh. Dahsyat. Kalau tu orang ngaji Lasara tu dia tidur tu dengan 12 matan, semua dia hafal. Tidur dengan kitab. Dia menghafal. Oh dahsyat. Kalau dia mengajar, siap pong syair keluar pong kitab ni. Oh hebat. Mana hujah dia. Mantap. Tu orang dulu punya mengaji tuan ni. Kemudian habis kitab. Petani kalau baca kitab lain tuan ni. Petani kalau baca kitab macam biasa ni dia hurai panjang. 2 bit. Oh puas kita salin 2 bit. Dia baca dia 3 baris je, berjam. Dia nak patang kitab, kalau dia kena, kita kata kalau kita ngaji kena, kata Kelantan 4 tahun, sana 8 tahun habis sekali ganda. Dia nak habis kitab macam mana? Dia follow masa cuti pula. Masa cuti dia terbalik, dia baca kitab laju, dia baca 2 bulan khatam kitab. Oh kitab 8 tahun dia buat 2 bulan. Itu menengah nonggeng orang ngaji tu. Ya, masa bulan puasa straight dia baca kitab straight. Oh dahsyat tu ni. Sana dia orang tu petani tempat ilmu tu ni. Dahsyat ilmu alat, ilmu apa semua tu. Allah. Tu orang dulu punya pengajian. Orang sekarang mengaji juga, dia jadi konduktor bas. Tahu? Kejap balik. Dah balik. Kejap balik. Bagi 3 bulan balik. Orang dulu sampai orang kampung tanya. Setengah-setengah kata, dia dah meninggal ke? Dahsyat ni. 15 tahun kan baru sekali balik. Pernah satu tuan guru, orang kampung dia buat kunui arwah, ingat dia nanti. Allah Ta'ala set benda tu betul, hari kenuri tu dia balik, dia penganjat orang, hidup lagi. Mana dia orang mengaji tu, atau dia orang belajar lah ya, belajar tu lah. Kalau silap faham lah, ada budak tu kisah sebut mengaji, dia mengaji Quran. Orang Melaka bila mengaji Quran, mengaji tu ada pengajian, pembelajaran tu ya. Dan menuntut masa yang lama kena sungguh bawa ilmu tu dapat. Dan saya kira pula satu lagi, bahawa sabar ia di atas kepenatan dan sekalian bala-bala yang zahir ia atas pada jalan-jalan ilmu dan pembelajaran ya. Dikatakan gedung-gedung ya, maksud itu di atas laut-laut kepenatan ya. Dia duduk atas laut kepenatan. Mana kepenatan yang ditasbihkan macam luasnya laut, macam itulah maknanya. Kena penat sungguh. Dengan makna bahawasanya gedung-gedung sekalian maksud itu ialah melengkapi ia di atas beberapa kepenatan yang banyak ya. Biqadri ma ta'anna tanalu ma tatamanna. Dengan kadar mana kamu bersungguh, insya-Allah kadar itu diberikan oleh Allah Ta'ala. Maka siapa-siapa yang berkendakan bahawa menghasil ia akan ilmu ni dan mendapat akan dia, ia tiada baginya daripada bahawa sabar, kena sabar. Macam-macam ujian dia. Ada beberapa kepenatan yang banyak ya. Dan membaca aku akan satu syair dikatakan bahawasanya ia bagi Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Ya, ketahuilah olehmu tiada mencapai engkau akan ilmu melainkan dengan 6 perkara. Ya, 6 syarat ni untuk dapat ilmu, kata Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Ya. Lagi aku khabarkan akan dikau dengan perhimpunannya dengan nyata dan terang. Pertama apa? Cerdik. Kedua loba, penuh semangat. Dan ketiga kuat sabar. Ketiga cukup belanja. Keempat petunjuk guru. Dan panjang masa jangan kurang. Itu kata Sayyidina Ali. 6. Tengok ada tak kat kita? Akhilan tanalal ilma illa bisittatin sa'umbika bayanin an tafsiliha zakain ya wajtihadin ya wa bulghatin nasihatu ustazin wa tulu zaman. Dia 6 tadi tu. Ya, zakain kena cerdik. Mana hantar budak anak mengaji ni cerdik. Ini 3 kali SPM gagal. Budak dah macam bongok kan tu. Tok guru kata lah dah masuk tong sampah kau hantar kat aku. Ya, nak kena general overhaul. So mengapa depan ni hilang, depan yang di belakang hilang, pening kepala kita nak ngaji banyak lagi kan. Dulu tak ada ya. Sebab saya masa mengaji tu kita pergi petani, malu kita tuan ni.
Kita pergi lepas SPM kan, otak dah beku. Pergi kat tanah budak-budak petani tu, umur kecil-kecil tu, 4-15 tahun, baca kita Arab tak ada baris. Dahsyat, malu kita tuan-tuan. Dahsyat dia mengaji. Sebab anak dia semua sumbatan Allah Ta'ala jadikan di Patani, kerajaan tak memberi maknanya apa, keutamaan orang Islam ni. Dia bagi kerja, kalau kerajaan kerja apa, mengajar dengan pegawai polis keselamatan tu dulu. Gaji 100 lebih sebulan. Siapa nak? Gaji dia murah dululah ya. Jadi dia orang ni kerja sendiri. Jadi anak-anak yang piar otak semua hantar kat pondok. Jadi kan, Patanah, nama pun Patani, Patanah, kecerdikan, tempat orang cerdik. Kawasan pondok je, kalau tuan-tuan kira sana tu lebih kurang 500 kawasan pondok dia. 500 kawasan. Kalau satu pondok ada 2-3 tuan guru, ada 2-4-5 kepala telaah, bayanglah. Kepala telaah yang membantu guru tu, yang mengaji 12 tahun, 15 tahun, 20 tahun tu ada. Bayang berapa banyak. Kalau 500 pondok, berlambak ulama'. Sebab kan budak cerdik dia duduk pondok ni, tapi dia ngaji banyak dekat-dekat tu. Satu kampung ada 3 pondok ada. Ya, kat Umbai satu, kat sini satu, depan lagi Melemo ada satu pondok lagi. Puas kerja nak ngaji, tak tahan nak ngaji, tak tahan nak belajar macam dalam kitab ada kan. Tu yang turun, yang tak turun muka Bukit Jihad tu. Ya, besar-besar ulama tadi. Kan sana orang bertani banyak ada. Dahsyat ni. Tu orang bertani. Sebab dia orang mengaji, dahsyat-dahsyat. Dia orang belajar ni bersungguh-sungguh ya. Sebab cerdik, yang cerdik tu pertama. Ya. Kadang kita tak boleh salah guru, memang budak tu bebal tu. Dan terkematu buang aja tu ya. Sebab kadang-kadang sekolah-sekolah ni sengaja dia tapis. Terima anak murid, dia apa? Buat temu duga tu. Ya, dah boleh-boleh ni boleh terima. Yang lain nak pergi ngaji tempat lain gitu. Cerdik juga dia nak terima yang senang. Sebab kita ajar dia senang masuk. Ni kau ngajar-ngajar dia kuyu. bukan panak dia kuyu. Maut kadang-kadang kita cakap seorang ni. Ya, kena cerdik. Zakain, kena ada cerdik. Itu memang syarat dia. Kemudian wahirs, kena loba. Ya. Orang dulu tu macam tadi loba kan. Siapa dia? Patih Kedah, Patih Kero. Loba dengan ilmu sampai bapak dia mati, dia tak nak balik, dia sayang tu. Bertunggu mengalah dengan dia. Tak hebat. Mana cari pondok tunggu mengalah tu. Atau kau balik, aku pergi cuti seminggu. Mana loba tu ada. Ini bukan tak nak balik, kejap-kejap balik. Kejap-kejap balik. Ya. Dan kuat sabar. Zakain wa khisin wa ijtihad. Ijtihad tu makna kuat sabarlah, kena sungguh-sungguh. Wa bulughatin, adalah belanja dengan banyak sangat. Kau bagi banyak-banyak kan dia mengayau. Cukup-cukup itu tuan ni. Tu. Kena ada belanja ke, kalau tidak kan dia mikir satu hal pula. Dia mengaji sambil belajar, tu tak apa jadi kan. Kat pondok dia mengaji, lepas tu buat kerja belajar Allah, betul lagi kurang jadi. Dia kena tumpu betul. Tumpu betul, belanja tu sekadar tu kena ada lah. Tapi jangan banyak sangat kan lain cerita pula. Dan petunjuk guru, nasihatu ustaz, mana nasihat guru tu dia kena ikut. Jangan dia buat kepala dia. Kemudian panjang masa. Tengok sini banyak guru tuan-tuan. Nak berkat tu bukan sekadar guru kita hormat, anak guru hormat kan. Anak guru. Saya kau tu pondok dodak kita dah, kalau Melaka jaga adab betul. Ya, tu saya kata guru lalu, anak guru lalu kita bangun. Anak guru lalu tu kita bangun hormat. Sebab apa? Takzim li syekh. Kita membesarkan guru kita. Ni anak guru sekir-sekir ni. Ini bodoh panggil tak kita adab. Ya. Sebab kita menghormati ilmu yang ada pada ayah dia tu yang kita ambil. Sebab tu kena hormat. Jaga, ini kan anak guru dia bergaduh. Macam-macam tu ni. Maknanya dia tak pandai jaga adab. Sebab ilmu kurang berkat. Ya. Orang dulu lain tu ni. Sebab ilmu dia berkat. Sebab pondok ni, kita ni kena mengaji dulu sebenarnya. Masuk pondok, kita ni kena selesai. Dalam ni semua adab ada. Baru kita menyambut ilmu tu dengan berkatan. Bagi kita terkejar je kan, kadang-kadang ilmu tak ada berkat pun payah juga. Ya. Kemudian petunjuk guru. Kemudian yang ni payah sekali ni, ujung ni pun payah besar. Tuluz zaman, panjang masa. Ya, ditafsirkan sini sekurang-kurang orang tu nak berbau makam alim betul, kurang-kurang 40 tahun belajar. Ini 4 tahun je, mesti 4 tahun BA. Cakap macam ulama besar, macam mujtahid, rupa mujtahid. Ya, Imam Syafi'i kena kau yang siapa kau lebay. Ya. Kau cakap kat sini boleh lah orang kampung. Engkau gibat dan ulama besar banyak sana. Ya.
tak kaku nak cakap belum ulama dulu lagi. Macam lebain dan orang dulu 40 tahun tu pun segan-segan nak mengaku alim pun tak mengaku alim. Ya ni berdabik dada sekarang tuan. Ngaji 4-5 tahun, 10 tahun dah berdabik dada macam orang alim. Satu lagi maksud dia apa ni? Jaga-jaga olehmu dan ketahui ilmu bahawasanya engkau tidak mendapat engkau akan ilmu dan tidak sampai engkau kepadanya ilmu melainkan dengan 6 perkara. Ada tak tengok kat kita? Lagi akan datang menceritakan akan dikau daripada perhimpunan yang dengan nyata dan terang. Itulah cerdik dan bijaksana. Maknanya penyampaian guru tu kita boleh faham. Cukup dah tu. Ya, ni guru cakap ni apa tak faham, masih minta faham je, pening kepala orang ajar. 10 kali ulang tak faham ke. Yang kedua, loba pada menghasil, mana ada semangat, rajin. Itu dia. Dan ketiganya kuat sabar, ya. Kuat sabar, ujian mesti ada macam-macam. Dan tahan hati. Dan sekalian kepenatan, ya, nak menghasilkan ilmu, nak menghafal, nak apa semua, dan bala-balanya, kadang kena sakit, kena apa, tersengaja tuan uji, tengok tu. Dia nak tahu tak. Yang keempat, cukup belanja daripada kehidupan dengan sekira-kira tiada berhajat ia kepada pekerjaan rezeki. Mana jangan campur ketiga mengaji dengan kerja. Kalau campur kerja tu kurang sikit lah. Kerana bahawasanya berhajat ia membosankan hati nanti. Bila rasa tak cukup, lama kepala dipikir situ, nak ilmu nak masuk, membayar, nak menghafal tak masuk. Maka tiada dapat menghasilkan ilmu dan kemuliaan. Yang kelima, petunjuk guru atas jalan yang betul. Mana betul-betul dia kena menghayati betul panduan guru tu. Yang keenam, panjang masa dan lama supaya menghasil ia akan ilmu. Kena bahawasanya mukaddimahnya dan mabadinya banyak sangat. Tiada hasil dia dengan sekurang masa dan sedikitnya. Itu di antara sedikit daripada syarahan daripada syair Sayyidina Ali tadi. Semua qal dan kata perhamba, wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ma'alif qala sallallahu alaihi wasallam. So apa tu? So apa? Ni balik kau dah tengok kitab Orang tunggu saya tu berdiri. Kau tunggu saya, kau tanya buku surat, dia cari-cari, kau berdiri. Sebab tu untuk ilmu ni belum tentu kita dah semak dulu. Faham? Baru cepat pandai. Ni mengaji kitab tinggi. Kitab tinggi, kitab tak dalam hari. So apa? Bismillahirrahmanirrahim. Qala ma'alif qala sallallahu sirrah. Dan sabda Rasulullah, man talaba syai'an bijaddih wajadah. Situ. Artinya barang siapa menuntut akan suatu dengan bersungguh-sungguh, Tuhan ijtihad, saya diperolehnya. Sebab Tuhan janji tu, walazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Siapa bersungguh-sungguh jalan kami akan bukakan jalan ni. Dengan syarat bersungguh-sungguh. Jangan seperti sangka setengah daripada orang yang jahil. Katanya, tiada orang pada masa ini yang mempunyai makam wilayah. Sekarang nak cari wali, mana ada syekh? Wali zaman dulu, sekarang ni mana ada? Tu orang jahil yang cakap itu. Sebab kalau abdal ni dia Tuhan ganti tak putus. Al-abdal bin umati salatun wahwim takun mul'ab. Abdal, wali abdal, tempat aku ada. Atas turunkan abdal tu apa? 50. Setengah riwayat 30. Wabihim takun mul'ab, dengan doa mereka Tuhan nak maknanya datangkan segala maknanya nikmat-nikmat kita dapat ni. Banyak daripada doa-doa para abdal yang Tuhan set benda tu sendiri dah. Bermaknanya wali tak putus, ada. Cuma mereka di akhir zaman banyak bersembunyi, mereka tak menzahirkan. Tiada orang pada masa ini yang mempunyai makam wilayah. Kalau tanya macam ni, tanya kau Tuhan ke? Dia tanya, engkau Tuhan kau taklah Tuhan. Engkau pula menentukan pandai. Kalau Tuhan nak jadikan wali tadi kat mana boleh jadi. Kalau nak jadi rasul, walaupun Fir'aun pelihara orang tu, dia nak tarik jadi bukan jadi wali, jadi nabi lagi rasul, ulul azmi. Kalau Tuhan nak, kalau Tuhan tak nak pula, Musa yang dipelihara oleh Jibril, kufur. Tanya keling tu keling. Hilu tu kita tanya dia. Dalam agama lu ada nama Musa tak? Ada kan? Musa Samiri tu.
yang buat patung tu, ya. Dia pelihara dia apa? Jibril pelihara, tapi akhirnya dia apa? Kafir. Kalau Tuhan tak nak, dia kafir. Kalau Tuhan nak, ya, macam mana jahat pun dia boleh jadi wali. Tak ada hak tu hak Tuhan, dia boleh tarik sekejap, ya. Ni banyak orang terkeliru ni sekarang. Kan mana ada wali-wali share gitu kan. Dia cakap tu padahal dia yang malas. Dia malas nak menerokai jalan para awliya. Jadi senang dia kata tak ada gitu. Kerana zaman ni sudah akhir, maka perkataan ini mardud, ditolak, dibaling ke laut. Kerana apa tu cakap gini? Kena hasad. Ya, sebab kalau orang cerita wah orang ni wali, dia pun hasad dengki. Dia kata mana ada wali zaman sekarang, kau jangan mengepek gitu. Ya. Dalam Quran mana ada cerita pembatalan, ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Dari Quran, kau nak batal lagi Quran. Dan inat, tahu inat, keras kepala, degil panggil. Kau cakap apa pun dia buat tak, mana ada dia kata, dia ikut kepala dia. Orang cinta dia cakap macam ni. Tetapi jika dikenakinya dengan katanya itu lemah Allah Ta'ala, seolah dia nak lemahkan Tuhan pula, tak boleh jadikan wali daripada mengerti hamba itu wilayah pada masa sekarang ini, maka orang itu menjadi kafir dia dan amen. Seolah-olah nak melemahkan Tuhan, buat Tuhan tak boleh jadi nanti wali akhir zaman. Itu hak dia, bila-bila masa boleh. Kerana mengisbatkan lemah bagi Ta'ala boleh bawa kepada kufur, ya. Sebab tu dalam hikam dia cakap kan, kalau seseorang kata aku boleh ke sampai makam ni, seolah-olah kau melemahkan kuasa besar Tuhan. Ya, dia pandang mungkin dia rasa diri dia teruk sangat, dosa macam-macam, buat apa dosa dia tak buat, kan? Tiba-tiba terlintas, ya aku ni boleh ke sampai macam makam para awliya ni, seolah-olah kau nak lemahkan kuasa Tuhan. Kalau Tuhan nak tarik, perompak penyamun pun jadi wali. Kalau dia nak jatuhkan, dah wali pun dia boleh benam ke bawah balik. Berambak orang, bukan mencalang orang, boleh terbang udara. Dia tak nak, dia tetap ada kes, boom, jatuh, kufur pula kan. Ya, kalau dia nak pun dia angkat. Sayyidina Umar radhiyallahu an sebelum Islam pernah anak ditanam hidup-hidup kan. Tapi sudah Tuhan tarik dia jadi sayap kanan Rasulullah SAW, bukan jalan-jalan, ya. Tu kena Allah Taala fa'alu lima yurid, dia boleh buat apa dia nak lah, lebay kata, kau pandai kata tak ada pula. Tu. Jadi kalau diengkarkan kelemahan Tuhan buat disabit, maka kufur tu wala ayazabillah. Mana tadi? Dan kuasa ia menjadikan dia menganugerah wilayah pada hambanya itu barang masa, ikut masa lah, dulu sekarang bila-bila mulai. Kerana pada Allah Ta'ala itu masa sekarang seperti masa yang terlalu serupa ya dia punya. Kuasa ia menganugerahi wilayah, mana makam kewalian pada hambanya pada masa yang dahulu, dan kalau ia menganugerah ia pada masa sekarang ini intah habis kalam ni. Boleh tak ada apa-apa pun. Dan memperolehi wilayah mana ke makam kewalian dengan sebab mendapat dia, kerana rahsia itu terlebih dia segera dianugerahkan Allah Ta'ala kepada orang yang mengerjakan yang demikian daripada orang yang tiada mengerjakan akan dia. Tetapi kata Syekhuna Al-Allamah, itu juga mubalagha, Allamah, mana orang yang lampau alim, Maulana Syekh Yusuf Arzi Misri rahimallahu taala pada sallallahu radhiyallahu an, pada ketika ya daras ni kuliah dia dalam pengajian dia di Masjid Haram, Masjidil Haram dengan jawatan, ya kau masjid tempat kita. Dia kata apa, bermula pada mazhab ya sudah sadah sufi, bukan sudah baca sadah sufi, mana penghulu sufiah, kaul yang mengatakan menjadi wali itu boleh dengan usaha. Boleh-boleh sebab kita minta Allahumma ja'alni minal awliya, Allahumma ja'alna minal awliya, ya Allah jadikanlah kami di kalangan kekasih-kekasih engkau. Tapi kena ikut jalan dia lah, jangan minta aja waktu tak ikut. Macam minta juga Allahumma ahyini hayatul ulama wa amitni bima tusyada, ialah hidup kalau aku dengan hidup ulama, mati kalau aku mati syahid. Ajak belajar malas, ulama benda. Ya ajak berjuang pun cabut lagi, syahid pada otak kau. Ya, jadi minta cakap tak serupa bikin. Bila kita minta kita biarlah, kena dengan cara dia. Mana kalau betul kita nak mengharungi jalan yang termulia dalam para kekasih Allah, ikut jalan dia lah, memahami perjalanan dia dan mengharungi perjalanan dia, insya-Allah dibukakan. Menjadi wali itu boleh dengan usaha, iaitulah kaul yang muktamad tu pada mazhab mereka itu intah. Pada mazhab ahlillah, para arifin boleh. Sebab tu ala kurnia Tuhan, yang tak ada tutup,
apa, makam nubuah kenabian tak ada. La nabi abad ni, tak ada nabi selepas aku. Dengan aku nabi kapi tu ni. Sesat. Kemudian kata mereka itu, kebanyakan orang yang menjadi wali itu iaitulah orang yang mengusahakan dia dengan bersungguh-sungguh mengerjakan ibadah. Dia mendatangkan usaha dengan sungguh, dengan ikhlas, tapi jangan dia niat nak jadi, ya. Dan memerangi hawa nafsu, mana dia mengusahakan jalan tu, jalan usaha je lah, ya. Dan barang sebagainya daripada segala perkara yang fakir sebutkan di dalam risalah ni, supaya dia berjejak dengan 4 tauhid tadi, tauhidul af'al, tauhidul sifat, asma wa zat, ya. Dengan apa? Membanyakkan zikrullah, muraqabah banyak, insya-Allah Tuhan buka. Dan diperolehi wilayah, ya, dengan tiada mengerjakan itu nadirun. Mana dapat makam tu tak ada makna usaha. Tuan tarik tu ada, boleh kuasa dia, tapi nadir lah, jarang berlaku. Jarang-jarang berlaku maknanya. Bermula mazhab fuqaha menyalahi akan demikian, wallahu alam. Jadi masing-masing itu ada maknanya apa? Tarjih masing-masing lah, ya. Sufi cara dia. Syahdan, satu lagi hasil kata Syekh masyaikhuna, kata Syekh daripada segala syekh-syekh kami, kutubuz zaman, wali kutub zaman dia ni. Tu. Siapa? Maulana Syekh Muhammad Ibn Karim qaddasallahu sirrah wa ridwanah. Syekh Karim As-Sammani, pengarang dekat Samaniyah, di dalam risalahnya di mufti kerajaan negeri Madinah tu. Senang kata mufti Mekah. Walhasil dia mufti besar tu. Yang bernama Unwanul Jalwah fi Sya'nil Khalwah. Bermula memperolehi makam wilayah dan abdal itu tiada diperolehi pada ghalibnya melainkan dengan mengerjakan rukunnya. Bermakna boleh usaha. Kita buat rukun dia, ikhlaskan niat, insya-Allah, ya, kita bersihkan dia kalbi, tuan-tuan hantar farik galbak min al-aghiya yamla'u bil ma'arif wal asrar. Kau kosongkan kalbi kamu dia makhluk, menghadap tepat ke dia penuh ke tak? Ya, yang masalahnya kita minta tapi tak buat kerja. Ya, dalam kalbi kita tak kosong, berkeladak macam mana nak buat. Air pun nak tuang dalam cawan kena bersih. Ya, dalam pinggan makanan nak diisi kena bersih. Kalau tak bersih kita pun tak tuang. Apatah lagi Allah Ta'ala nak kurniakan futuhat macam-macam tu, kalbi kita siap je, insya-Allah dia hantar. Tak minta boleh bagi kan. Allah Ta'ala Maha Pengasih Penyayang. Kita kosongkan dia hantar. Bermula mempunyai makam wilayah itu dan abdal itu dipulih dengan pada ghalibnya melainkan dengan apa? Mengerjakan rukunnya. Bermula segala rukun yang menjadi abdal saja. Rukun abdal, ya, al abdal fi ummati khamsun wa fi riwayatin salasun. Wali abdal, wali gantian, mati seorang ganti seorang, mati seorang ganti seorang. Itu wali abdal. Ya. Yang tak boleh pakai wali bedal ni. Habis dia bedal dan ini abdal, ya. Jika dikendaki Allah Ta'ala 4 perkara. Pertama apa? Khalwah. Khalwah mana? Mengasingkan diri, kurangkan percampuran, termasuk dia. Yang kedua, lapar, mana qillatu ta'am, kurangkan makan. Qillatu ta'am hiyal ibadah, tu hadis Nabi. Mesikitkan makan adalah ibadah. Ada iza aqal rajul atumma muli ajaufu nuran. Besok orang kurangkan makan, Tuhan penuhkan batin hati dengan nur, tu hadis Rasulullah SAW, ya. Dan ketiganya diam. Ya, jangan nak cakap popek-popek atau bercakap dia. Sekarang tak bercakap dengan mulut, cakap dengan tangan. Mesej tak habis-habis popok-popok. Baca kitab pun tengok mesej lagi. Kalau nak baca mesej dengan baca kitab, terus datang kuliah. Ya, anak haramkan siapa duduk dalam kuliah anak ni baca mesej. Kalau kau baca mesej, aku tak reda ilmu yang kau ambil. Ingat, laki-laki perempuan, muslim muslimat. Ketiga anak sampaikan ilmu, kau baca mesej, aku tak reda ilmu yang aku sampaikan. Dunia akhirat aku tak reda. Kau pergi balik je lah. Ni ada siap belum baca kitab, tak kau lah otak kau. Lepas tu siap dalam handset pula letak atas kitab. Tak mengaji kau. Atas si Quran, bawa Quran, bawa hadis Nabi, bawa hadis Nabi, bawa kitab. Ini kau letak handset kau atas kitab. Lepas tu kau tet. Aku tak reda juga. Siapa main mesej tak kira guna apa mesej dalam kuliah ni, aku tengok sekali lagi kau pergi balik. Biar aku mengajar 2 orang 3 orang tak apa. Aku tak reda. Kau ambil ilmu dalam keadaan kau main-main. Jangan buka mesej-mesej. Tumpu betul-betul. Ni banyak kita tengok kadang-kadang kita bengkak tengok. Tuan-tuan kalau mengajar murid kat sekolah, murid main-main kat belakang macam. Mula-mula kau balik dengan kapur, lepas tu dengan duster, lepas tu peluru panjang lah. Roll kayu roll kau balik kan.
Tak ada tumpuan. Yang kau baca ni ayat Quran, hadis Nabi, kalam aulia. Ya, sambut dengan betul. Ya, beradab, kosongkan hati, tumpu tu betul. Ni kau tak mesej. Kau nampak sekali mesej, kau halau keluar je. Ya, kau nampak je apa mesejnya, kau halau keluar. Pergi balik. Kau jangan datang-datang di kuliah kau pergi cari guru lain. Faham? Ya, tak akan berkat. Tak ada berkat kalau kau mengaji ni, kau nak main mesej tadi. Sila tutup handphone dan letak handphone. Jangan pegang pensil. Ya. Al-ilmu saydun wal kitabatu qaidun sayyid suyudaka bil hibalil wasiqah. Al-ilmu sayd, ilmu ni ibarat pemburuan yang liar, kancil, apa lagi yang berburu apa? Napu, tak kira kan, liar, nak tangkap payah. Maka tambat dia, ada pun dobit dengan catatan, itu penambat dia. Jadi ilmu yang kau dapat, catatlah. Ya, sayyid suyudak bihibalil wasiqah, maka tambat binatang buruan yang kau dapat dengan tambatan yang kukuh. Mana dobit betul-betul. Ada juga dobit, tapi dobit macam apa? Ekor nyamuk. Besok dia kata, ini ekor nyamuk, kau tulisan aku. Macam tulisan doktor. Mana catat betul-betul. Ya, tambat ilmu dengan catatan. Sebab bila mengaji kena bawa catatan, kena ada pensil, kena ada bolpen, pena kena ada. Ya, apa penting dobit tanda. Itu cara orang mengaji. Ya, ini bersandar. Main mesej pula, oh aku cukup pantang tu main mesej. Kalau kuliah main mesej, silap aku baling dengan dia. Ya, kau tunggu saya, dia baling dengan air botol, dia baling tu internet. Tu. Habis tu. Ya, ingat ya. Aku haramkan dalam kuliah ni kau main mesej. Jangan main mesej boleh keluar. Dan jangan datang-datang kuliah ni lagi. Aku tak rela dunia akhirat ilmu kau ambil kalau kau main mesej dalam kuliah ni. Jangan pergi cari guru lain. Aku bukan mana, kalau nak cari alim, aku bukan orangnya. Ya, kalau kau nak cari abid, aku bukan orangnya. Kau cari orang lain banyak lagi. Ya, ni kita majlis muzakarah aje. Faham? Mesej-mesej aku pantang betul. Aku tak aku dunia akhirat, aku tak aku. Siapa yang main mesej dalam kuliah ni, aku tak aku anak murid dunia akhirat. Kau pergi cari guru lain. Habis. Seperti kata Syekh Mahyuddin Ibnu Arabi, ni Sultanu Aulia, wali besar. Ya man arada manazilal abdal min ghairi qasdin minhu lil a'mal la tatma'anna fiha falasta min ahliha in lam tuzahimhum 'alal ahwal. Baitul wilayatu qussimat arkanuhu sadatuna fihi minal abdal. Ma bainal sumtin wa i'tizalin daimin wal ju'u wasyahru wat tanzihul ali. Artinya, hai orang yang menghendaki akan segala martabat abdal, ya, daripada tiada menyengaja daripadanya bagi segala amal. Kau nak wali abdal, beramal malas, selawat malas, kan? Kau nak wali abdal, ni tengok ni. Jangan engkau sangat harap mendapat akan dia, maka bukan engkau ahlinya. Kalau kita malas beramal, jawab dia, kau bukan ahli. Dulu lagi dah, nama engkau tak dicatatkan maknanya. Dan jika tiada engkau kerjakan akan segala amal mereka itu atas segala halnya, tak ikut jalan dia, bermula ya bait wilayah, rumah wali itu, rumah kewalian, tidak membahagikan akan segala rukunnya, ya, telah membagikan segala rukun dia. Nak masuk rumah para awliya, mana jalan-jalan para awliya ada rukun dia. Segala penghulu kita dalamnya daripada segala abdal. Segala penghulu-penghulu kita tu, awliya-awliya, imam-imam turu, tarekat-tarekat sufi tu, wali-wali besar tu. Ya, bahkan menjejak darjat kutub-kutub besar, bukan sekadar abdal, kutub lagi besar, ya. Iaitu barang yang ada di antara diam dan khalwah. Mana rukun dia? Diam, jangan banyak bercakap. Ya, pastikan bercakap itu malaikat kanan dia tulis, jangan malaikat kiri. Itu maksudnya. Kalau terbabadah, kita bukan nabi, kan tersilap, cepat istighfar balik. Ya, banyakkan zikir daripada berbual, daripada main mesej semua, kan? Tu. Iaitu barang yang ada antara diam dan khalwah, yang kekal. Mana lazimkan akan kita kurang bercakap. Sebab Nabi kata, iza kasura kalam kasural hata, wa iza kasura kata kasural zunub, wa iza kasura zunub panar a'udabi. Bila banyak bercakap, banyak silap. Bila banyak silap, banyak dosa. Bila banyak dosa, neraka tu tempat dia.
Ya. Kemudian banyakkan khalwah, mana mengasingkan diri untuk kita muhasabah. Ya, buat pergaulan-pergaulan akhir zaman ni banyak tidak memberi faedah apa-apa pun. Allah, seorang wali kan di muraqabah, dia pakai habwah, tu habwah, dia macam tali pinggang. Diikat, diduduk, angkat kaki, diikat. Di muraqabah lepas asar. Dekat maghrib kan, pum, baru dibuka. Dibuka aja, dia keluar apa? Ilqa'un nas la yufidu syai'. Ya. Tu warid dia dapat. Dia buka di muraqabah, dia kata ilqa'un nas la yufidu syai'. Berjumpa dengan manusia ni hapah pun tak ada guna itu. Biar aku cari berjumpa dengan Allah Ta'ala. Tu ni. Keluar mulut dia. Pum. Ilqa'un nas la yufidu syai'. Ya. Sebab bercakap berjumpa manusia macam-macam cerita yang bukan-bukan. Ya. Yang menggelapkan hati kita lagi ada. Baik kita menghadap terus diri kita ke hadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah. Kemudian yang ketiga apa? Dan lapar. Apa lapar? Kurang makan. Makan tu setengah luqaimatun yukimna sulbah. Itu dalam hadis sahih. Nabi kata makan beberapa suap saja. Ya, sekadar-kadar untuk mendirikan tulang belakang, man sekadar mengambil kesihatan. Kita makan rasa dah sihat dah, cukup lah. Jangan titik lagi tuan ni. Tu. Dan lapar, mana kurang makan, bukan tak makan. Dan juga menyucikan Tuhan yang tinggi intaha. Maknanya apa? Dia mentanzih, sentiasa duduk dalam mensucikan Tuhan daripada kekurangan, dengan mana sentiasa membesar mengagungkan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu pakaian para aulia. Kalau ada ni, insya-Allah dibuka pintu makrifat oleh Allah Taala. Dan arti mujahadah itu memerangi hawa nafsu dengan menyalahi dia. Apa saja unsur nafsu kita kerat. Sebab dia adalah hail, pendinding antara kita dengan Tuhan. Sebab tu ukhruju minan nafsi ya ni'matul uzma wa innahu hijabun bainaka wa bainallah. Ya, keluar daripada nafsu tu nikmat paling besar. Berarti dia hijab dinding engkau dengan Tuhanmu. Bila kita boleh maknanya kerat dia, maka nikmat besar. Dan arti riadah itu apa? Ni riadah batin, bukan riadah zahir tu berlari kelepuk tu. Ya, ni riadah rohani itu. Mengerjakan ibadah yang berat, bangun malam, zikir banyak, baca Quran banyak, ya, muraqabah banyak, atau semua benda berat, lawan titik dia kepada nafsu, seperti khalwah dan puasa, mengurangkan makan dan minum, kurang tidur dan kurang berkata. Semua tu nafsu seronok tu. Makan banyak, tidur banyak, cakap lebih, semua nafsu. Kerat. Kita kerat aja, insya-Allah luas perjalanan dia. Ya, lagi banyak kita tebas, jalan lagi luas, lagi mudah berjalan. Mula jalan kampung, sangkut-sangkut, kita tebas-tebas jadi jalan kampung. Tebal lagi licin besar lagi jadi highway, berdesup dia begini kan, nak jalan begini dia jalan highway. Para awliya pun jalan rohani macam jalan highway, berdesup. Dia tekan dia sap sekali dia. Kita pula jalan kampung, jadi sangkut duri, macam-macam sangkut. Tebas banyak. Ni tebahan. Ya, kena nafsu kita tebas. Kurang makan, kurang tidur, kurang khalwat. Insya-Allah cepat dia lah perjalanan dia sampai ke hadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan berkata, dan barang yang sebagainya daripada sebagai ibadat dan berat atas nafsunya, ya. Dan itu di antara mana ni. Dan arti muraqabah tu apa? Raqib annallaha yarab. Raqib annallaha ma'ak. Ya. Muraqabah kalau Ta'ala sentiasa melihat, sentiasa bersama. Arti muraqabah tu, hamba iaitulah hamba yang keluar daripada dayanya dan upayanya. Arti muraqabah di sini banyak pentafsiran. Di sini si Muhammad Nafis kata apa? Itulah hamba yang keluar daripada daya dan upayanya. Kita duduk, kita zikir tu pandang betul-betul, ya, bahawa matikan daya kita dalam memandang daya Allah, matikan upaya kita dalam memandang upaya Allah. Mana matikan haul kita dalam memandang haulillah, matikan quwwah kita dalam memandang quwwatillah. Ya, tarik tasbih dalam tu muraqabah, perhati. Mau sedap dan sikit-sikit. Tuan-tuan buat setengah jam. Fokus. Tak boleh buat 1 jam. Kalau buat setengah jam tak boleh, buat suku jam. 10 minit cukup tuan. Latih. Ya, buat 10 minit. Betul-betul kosongkan kalbi dari yang lain. Betul-betul menghadap tepat ke dia dan minta Ta'ala curahkan madat. Fight limpahan dia. Ya, minta betul-betul dan pasang rabita betul-betul. Kita guru sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bayangkan nur.
dan tiap-tiap latifah pada guru, latifah pada Rasulullah SAW payah betul-betul murakabahkan. Ya, insya-Allah terbuka dan 10 minit tuan-tuan rasa dah. Ya, sedap lagi tambah lagi 20 minit. Ya, betul tambah lagi setengah jam. Akhirnya insya-Allah dapat 1 jam pun dah besar. Ya, 2 jam. Akhirnya sentiasa dawa muzik, itu tanda hub kasih. Dia mesti dawa muzik. Kalau kita nak speed sekali 24 jam kalau mungkin tak terlarat. Buat sikit-sikit dah dulu. So 10 minit, 5 minit buat. Habis suri pun seminit. Tu pun tak dapat jumpa tengah jam belakang. Ya, 1 minit tu tengok jam betul-betul fokus. InsyaAllah dia ada rasa ni. Ya, masalah kita tak fokus ni payah dapat. Buat kerja sambil-sambil tak jadi dan dia kena fokus. Dia panggil istighal qalbi, tumpuan qalbi tu. Tu. Jadi maknanya memandang, hapuskan daya upaya kita dengan memandang daya upaya Allah Ta'ala yang menyusun. Kerana mengintai, itu murakabah. Ya, mengintai bagi hak Allah Ta'ala. Kemudian berpaling daripada yang lain. Kita tumpu tu, hilangkan yang lain. Itu dipanggil, kita buat murakabah. Ma'iyah ke? Ya, kesertaan tu kita pandang. Kita serta dengan iradat dia, kudrah dia, ilmu dia, dia punya apa? Sama basar. Pokok betul-betul. Ya, sehingga kita rasa dia betul-betul tenggelam. Dia akan rasa dia kata istighal, dia akan rasa apa? Istighraq. Istighraqul qalb. Tenggelam hati itu dengan dia. Baru dia rasa lazat. Lagi pula karam tu. Karam dalam lautan musyahadah. Ya, syuhud mata ru'yatul basariyah. Bila kita kekalkan maknanya pengintaian kalbi dengan dia, maka dia akan buka musyahadatul qalbi. Ya, merasakan pandangan dalam kita dengan dia. Ini tauhid yang berbagai, sama ada musyahadah, af'al, asma' dan seumpamanya. Maka tiada hasil muraqabah itu melainkan dengan melazimkan zikir. Zikir tak lain kan, zikir kena sentiasa. Jalan aja, kemudian tambah top up dia dengan muraqabah. Ya, itulah keluar daripada zikir itu akan yang lain daripada Ta'ala, buang. Seperti bahawa sentiasa ia ingat akan Allah. Ya, sentiasa, tidak ada. Man arafallah syahidahu fi kulli syai. Siapa kenal Tuhan, dia syuhud Allah Ta'ala dalam tiap-tiap sesuatu. Di mana saja mata dipandang, mata dalam buka terus. Itu semua dipanggil Allah Ta'ala sebagai fa'ilan wa mudabbiran. Tuhan yang menjadi dan mengatur semua ni. Sampai betul-betul dirasakan lazat dia dengan Allah Ta'ala. Dan mengintai, memerhatikan kalbi dia. Ulama' selalu buat misal macam tikus lapar nampak, kucing lapar nampak tikus. Kucing lapar dia cari tikus, tengok ekor tikus celah dalam lagi. Dia pun fokus tu, tengok ketepuk lantai pun dia tak perasan. Itu sekurang-kurang kalbi kita dengan Tuhan sentiasa rakib, murakabah. Dan selama-lamanya ia belum lagi hasil baginya musyahadah. Maka apabila sudah hasil ia tiada berkendak lagi kepada zikir, akan dia tetap disebut iaitu padahal ia berpandangan. Jadi kalau orang dah betul-betul tetap tamakun dalam murakabah, ya, kita nampak lisan dia pun tak zikir, dia senyap, dia pandang. Ya, pada Babu Salam tasbih dia tak pegang. Dia senyap, dia tunduk aja dah. Sap jalan terus. Kita ingat dia tidur. Ya, dia tunduk rupa orang tidur, rupa dia tengah syuhud dengan Allah Ta'ala. Kita pula tarik macam zikir, rupa tidur dalam. Dia terbalik dan dia baik jalan dua-dua lagi baik. Jalan-jalan. Ini syiar. Tertarik jalan tu syiar. Dalam dia hakikat jalan. Ya. Pernah ditanya kepada Imam Junaid Al-Baghdadi radhiyallahu anhu, Tuan Syekh dah usul ila Allah peringkat tinggi masih pegang tasbih. Dia kata dengan sebab tasbih aku sampai Tuhan, apa pula aku nak buang? Itu jawapan dia. Ada setengah menyatakan dan qadar lazat apa yang tunjuk, diam je lah, pun ada juga. Masing-masing no comment. Nak pegang tak pegang no comment. Yang penting dalam tu. Dalam jangan kosong. Ya, penuhkan sentiasa. Dia lagi tarik balik, dia lagi tarik balik. Minta tolong dengan Ta'ala. Dan jangan kita zikir kita rasa dari kita. Ya, kita gerak terasa semua dari dia, kurnia dari dia. Kalau kita rasa kita je kan memang cepat bosan. Ya, penat dan macam-macam. Tapi kita karamkan rasa afal dia je, situ ada kelazatan khas Tuhan akan beri. Allah. Maka apabila sudah hasil ia musyahadah, tiada berkendak ia kepada zikir akan dia. Zikir abil lisan. Tetapi disebutkan dia pada hal ia berpandangan. Dengan syarat dia ada syuhud musyahadah. Jangan dia tak zikir. Macam zikir, ana musyahadah, guru musyahadah pun tak ada, kosong.
Ya, kalau betul-betul musyahadah tak apa. Pada makam inilah isyarat kata setengah arif billah, ana atubu min qawli la ilaha illallah. Aku bertobat daripada mengata la ilaha illallah. Ni Wahabi dengar lagi kadang. Orang suruh la ilaha kau bertobat pula. Maksud dia, kita nak maksud dia apa? Setelah dia diberikan natijah daripada makam tahlil la ilaha illallah, dia dah dapat natijah dia apa? Syuhud dengan Tuhan. Maka maknanya tak payah lagi lah dia buat nafi isbat tu, sebab dia dah pergi atas. Pada kehasilan kita menafi isbat nak menghasilkan tauhid dengan Tuhan. Sekarang musyahadah tu dah kamal tauhid dia. Dia tak pandang lain dia dengan Tuhan ni, dah apa lagi? Itu maksudnya. Ya, bukan dia menolak, tak ada kata la ilaha illallah, bukan. Habis. Dan kata satu lagi, kata Syekh Abdul Abbas Al-Mursi radhiyallahu an, lawih tajabtu, sekiranya aku terhijab an rabbi, daripada Tuhanku, satu saat aku terhijab, lahzatan wahidatan ma adattu nafsi minal bashar. Allah. Ya, jikalau aku terdinding, terhijab, terlupa Tuhan sekelip mata je, satu saat aku terlupa, saya tidak aku bilangkan diriku daripada manusia. Tak manusia pun kan, haiwan. Ya. Mana aku ni dia letakkan dia, kalau aku terlupa Tuhan sesaat, aku tak kira aku ni sebagai insan. Ya, taraf aku dah macam haiwan. Itu maksud dia. Menunjukkan apa ni? Dia sentiasa alat dawam tu, dia kata apa? Azik alat dawam, zikir atas dawam, sampai dia dapat akan apa? Al-uns, berjinak. Lepas jinak baru dia apa? Dia masuk yang tinggi sekali, an-nihayah. Ya, nihayah dia apa? Iaitulah alla tara ilal haq, dia tidak memandang melainkan al-haq saja. Itu kalbi dia. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Subhanakallahumma. Yeah.